Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah ala kulli hal. Malam ini saya sekali lagi diberi peluang untuk bersama dengan Profesor Mustafa Ali, pakar dan saintis di dalam bidang farmakologi, toksikologi di Malaysia dan di luar negara yang telah mencipta suplemen perubatan untuk kekuatan sistem badan, imunisasi badan yang dikenali sebagai Disadin, yang disebut-sebut sekarang sebagai antara suplemen yang bagus untuk orang-orang menguatkan badan daripada wabak, daripada penyakit-penyakit, boleh mengurangkan kolesterol, diabetes, boleh melegakan sakit lutut, sakit tulang, arthritis, juga melawan spike protein daripada kesan-kesan perubatan dan juga macam-macam. Alhamdulillah, satu produk yang bagus. Dan saya bersama dengan Prof sekali lagi, saya akan bertanya sedikit apa lagi tentang Nisanjit ni. Dan Assalamualaikum Prof, selamat datang. Waalaikumsalam, Azizi. Salam. Prof, sejak kebelakangan ni saya banyak membaca di dalam surat khabar yang statistik-statistik yang sangat menakutkan, seperti tahun 2030 akan banyak orang sakit mental di dalam utusan Malaysia. Tahun 2030 di dalam utusan Malaysia banyak orang akan kena nyanyuk. Menuju ke tahun 2030 akan banyak orang sakit jantung, dan WHO mengeluarkan 30 juta orang akan sakit jantung menuju ke 2030. Banyak orang akan kena masalah kanser ke 2030, masalah kencing manis, diabetes dan hypertension menuju ke 20 akan meningkat. So semua benda-benda ni akan meningkat, dan juga diberitahu by 2030 kita ada masalah kekurangan insulin untuk penyakit diabetes. Dia orang dah tahu dah insulin akan kurang menuju 2030. Great Reset, New World Order ni, dia orang dah tahu dah. Insulin habis, orang banyak mati, banyak orang sakit ini, sakit itu. Dia orang dah tahu statistik-statistik ni. Jadi, saya nak tahu pendapat Prof tentang statistik-statistik yang dia orang cakap ni. Dan kita semua tahu memang benda-benda ni semua tidak ada kena-mengena dengan sebarang apa-apa paksaan ataupun vaksin apa semua. Kita tahu vaksin itu suci dan halal dan memang tidak ada kesan buruk kepada manusia. Jadi kenapa benda-benda ni berlaku? Adakah Prof boleh ada pendapat sikit? Dan bagaimanakah cara kita untuk melindungi diri kita daripada masalah-masalah ni, sakit jantung, diabetes, hypertension, kanser, buah pinggang dan sebagainya. Okey, Azizi, terima kasih banyak kerana soalan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan tu memang wajar ditanya pada masa ini, sebab kita sekarang ni memang hari-hari kita dengar sesuatu yang menakutkan. Ada yang kata kita akan dapat macam-macam lah. Okey, kalau pada masa ini, kalau kita tengok di sekeliling kita, kita akan dapati bahawa banyak perkara-perkara yang perlu kita sedar bahawa kita menuju ke suatu era yang berbeza. Dan sekarang ini juga kita telah pun masuk sebahagian daripada era-era yang menakutkan itu, kerana pada masa ini kita telah didedahkan dengan berbagai-bagai bahan-bahan toksik di sekeliling kita. Di antara bahan-bahan toksik ini ialah benda-benda yang kita temui hari-hari seperti makanan, air, udara, semuanya ini mengandungi bahan-bahan toksik. Dan ada pula yang memberi suntikan lah, memberi macam-macam lagi lah yang tidak diketahui keselamatannya. Jadi kalau kita kumpul semua ini, memang kita akan dapati bahawa kita ini terdedah kepada berbagai-bagai punca yang boleh memudaratkan kita.
Dan amat sukar untuk elak kejadian seperti ini kerana dia wujud di sekeliling kita setiap masa dan kita memerlukannya. Macam makanan, kebanyakan makanan sekarang ni kalau kita tak beri perhatian, kita akan dapati bahawa ia memudaratkan. Tak banyak makanan yang bukan halal lah, yang berkhasiat. Susah nak cari. Dan juga kita secara umumnya mengalami masalah kekurangan makanan pun. Katanya macam tak cukup makanan sana sini dan berbagai lagi. Dan perubatan menjadi semakin mencabar kerana penyakit-penyakit semakin banyak dan penyakit-penyakit semakin ganjil. Banyak penyakit yang kita tak sangka, macam sekarang ni kita tengok budak-budak muda, atlet mati mengejut. Tidak ada sebab dan tak ada orang tahu pun kenapa dia mati. So benda-benda macam ni mengelirukan kita dan juga bukan mengeliru, confusekan kita, membuat kita tidak faham kenapa ia berlaku dan macam mana kita boleh hadapi kalau kita tak tahu macam mana ia berlaku. Kita tak boleh elak. Okay? Jadi itulah yang menyusahkan ataupun merisaukan kita. Dan kita telah pun berada dalam alam itu sekarang ni, dalam era itu. Mungkin tak sampai 20 tahun pun kita dah masuk ke dalam era yang berbeza. Dari segi saintifik, kita sekarang dalam era elektronik. Dan nak habis dah. Mungkin satu masa kita masuk era fotonik, di mana kita tak pakai elektron, kita pakai foton pula. Foton ni cahaya lah. Era yang berbeza daripada elektronik. Dan cahaya ni boleh juga diibaratkan seperti wave ataupun gelombang. Dan bila dalam era gelombang, lebih banyak benda boleh berlaku berbanding dengan era elektronik. Era elektronik ni kita pakai elektron, pakai wire, kabel ataupun elektron transfer. Semuanya elektronik sekarang. Tapi bila masuk fotonik, dia dalam era cahaya. Lebih pantas, lebih berkuasa, lebih laju dan lebih berkesan. Jadi kita menuju ke suatu era lain. Dah era fotonik ni pun dah agak maju dah sekarang. Dah wujud dah pun, cuma tak berkembang dengan sepenuhnya. Dan juga era electromagnetic wave, era 3G, 5G, 4G. So semua G tu dah muncul, dah sekarang dah 5G. Kita pun agak risau apa benda 5G ni, macam mana kita nak mengawalnya, semuanya kita tak tahu lagi. Dan dari segi perubatan juga, kita telah pun masuk ke era precision medicine. Precision medicine ini adalah perubatan yang merawat terus kepada DNA. Dia tidak merawat pakai ubat ke, pakai operation ke apa, tidak. Dia terus bila kita dilahirkan, dia akan mapkan genetik kita, DNA kita. Oh, orang ni akan ada penyakit ini ke, penyakit ini ke. Dia repair dia DNA straight away. Dan kalau kita ada penyakit, dia akan repair DNA. So era itu maknanya perubatan itu spesifik pada seorang-seorang. Bukannya macam sekarang ni kalau diabetes, makan ubat diabetes, semua orang makan ubat yang sama. Tapi zaman precision medicine ni mungkin is a personalized medicine. Setiap orang DNA je akan dibaiki sendiri dengan individual, secara individu. Jadi itulah era yang kita menuju sekarang ini. Dan dah tak lama dah rasanya kita akan sampai ke era itu, di mana kita akan hidup dalam keadaan yang berbeza. Okey. Jadi bagaimana kita boleh elak? Kita kalau era itu mungkin 20 tahun lagi ke, 30 tahun lagi ke, kalau yang dah tua-tua tu mungkin dah tak ada dah. Tapi kalau yang muda ni, mereka masih jauh lagi. Jadi kalau ikut perancangannya 7 tahun je lagi kan. Yes. 20-30. Everything is reset. Yes. Semuanya akan jadi benda baru kan. Ya, so itu kemungkinan boleh berlaku. Jadi kita tidak tahu banyak
bila dan juga apa yang akan terkesan. Tapi satu perkara yang kita boleh lakukan ialah kita mesti mempunyai perisai diri. Kita mesti ambil langkah-langkah menjaga, menguatkan diri kita. Dari segi kerohanian dan juga dari segi fizikal. Yang saya nak sentuh hari ini ialah dari segi perubatan dan fizikal. Okay? Sebab topik kita ni bertumpu kepada aspek-aspek perubatan. Jadi dari segi perubatan, kita tahu bahawa kita perlu mempertingkatkan ketahanan diri, iaitu sistem ketahanan badan kita. Daripada banyak segi, ketahanan ini adalah dekat kepada sistem imun, di mana jika sistem imun kita itu kuat, kita mempunyai rintangan yang agak kuat dan kita boleh menghalang banyak perkara. Kita andaikan sistem imun ini adalah satu sistem yang merupakan perisai ataupun askar lah kepada sistem badan kita. Jadi untuk kita elakkan kesemua perkara-perkara yang akan muncul itu, kekuatan badan dan kekuatan minda perlu dibentuk dengan sepenuhnya. Dengan sekuat-kuat yang boleh. Kita boleh berpegang pada agama untuk kerohanian, tapi kita juga perlu kuatkan kekuatan fizikal sebab banyak rintangan-rintangan ataupun cabaran-cabaran ataupun intruders. Intruders ni apa di bahasa Melayu? Intruders. Macam yang masuk penceroboh. Penceroboh ni akan wujud dan kita perlu menguatkan sistem ketahanan kita ini untuk mengelakkan penceroboh-penceroboh ini daripada memasuki badan kita. Jadi inilah satu perkara yang kita perlu beri perhatian, dan untuk itu, untuk menguatkan sistem imun kita, kita ada beberapa cara. Satu dari caranya ialah menguatkan kesihatan, meningkatkan tahap kesihatan kita. Dan Nabi kita ada pernah meninggalkan satu pesanan, iaitu habatus saudah, yang kita boleh jadikan penawar. Dan kata Nabi, habatus saudah ini boleh menyembuhkan semua penyakit kecuali mati. Dan setakat ini kita dapati bahawa habatus saudah ini mempunyai banyak khasiat-khasiat yang baik, dan kita telah pun membuat satu formulasi habatus saudah ini di dalam satu produk yang saya telah formulasikan, iaitu Nisogen yang Azizi cakap tadi tu. Dalam Nisogen ini terdapat habatus saudah, yang mana satu daripada fungsi yang paling kuat pada habatus saudah itu ialah meningkatkan sistem imun. Mungkin inilah yang Nabi kita berpesan supaya menggunakan bahan-bahan ini mungkin untuk ketahanan ummah di masa cabaran ataupun di masa era-era yang mendatang, untuk kita dapat ketahanan yang sempurna. Sebab kita tidak lagi boleh bergantung kepada ubat-ubatan yang biasa kita dapat itu, sebab ubat-ubatan itu adalah spesifik, satu persatu. Ubat ini untuk ini. Maaf saya mencelah, Prof. Okey. Tapi di zaman akhir zaman ini, ada orang-orang yang mempelekehkan habatus saudah, yang mengatakan habatus saudah hadis ni tak betul. Habatus saudah ni tak boleh nak ubat semua. Tetapi dia juga cakap, kita kena refer kepada ahli. Mereka selalu berkata benda-benda macam ni kena refer kepada ahli. Tetapi apa yang saya nampak, yang betul-betul ahli yang mengkaji ubat, yang mengkaji benda-benda ni adalah orang seperti Prof, iaitu pakar toksikologi dan farmakologi. Prof mengkaji ubat.
tahu apa benda yang di dalam buah-buah tumbuh-tumbuhan atau ubat yang dibuat. Yang Prof adalah ahli yang sepatutnya, tapi orang yang bukan ahli pula yang menijakkan benda-benda ni. So itu saya punya komen lah kepada isu habatus sauda. Apa yang juga saya lihat, habatus sauda ni juga digunakan yang dikenali sebagai Nigella sativa ataupun black seed oil, digunakan oleh farmasi dan pakar-pakar perubatan di Israel, di sebuah farmasi yang besar bernama Trinatra. Mereka menggunakan Nigella sativa ataupun black seed untuk penyakit saraf, wabak dan sebagainya. Jadi kalau orang Yahudi Bani Israel boleh guna habatus sauda ikut hadis, kita orang Melayu Islam ni pula yang memperlekeh-lekehkan hadis, mengatakan macam-macam. Saya pelik lah, itu je lah saya kata, saya pelik. Kerana dan dia orang ni pula kata, oh kita tanya ahli, padahal ahli itu adalah depan mata orang macam Prof. Tapi bila ahli bercakap, mereka tak nak dengar. Itu yang saya pelik tu. Minta maaf, Prof. Okey, dia sebenarnya macam ni. Habatus sauda ini telah pun digunakan beratus tahun dah. Okey, banyak orang yang telah menggunakan habatus sauda, dan kita ambil di negara kita, ramai yang menggunakan habatus sauda, yang mengambilnya setiap hari bertahun-tahun dah. Saya ada 2-3 kes. Setelah saya buat Nisagen ini, saya telah diberitahu oleh beberapa pengguna di mana mereka kata mereka telah ambil habatus sauda, lebih kurang ada seorang tu, saya ambil contoh seorang cukuplah, senang. Seorang tu dia tak boleh tidur duduk, dia tak boleh tidur sambil berbaring. Kalau dia tidur berbaring, dia akan rasa penat, mengah dan sakit belakang, tak boleh langsung. Dan dia telah ambil habatus sauda ni 7 tahun lebih. Dia kata kalau dia tak ambil habatus sauda lagi sakit. Okey, dia ambil habatus sauda, dia makan, ada juga dia gunakan minyak habatus sauda, macam-macam. Jadi dia kata dia rasa bagus tapi tidak sembuh, tidak baik 100%. Selepas dia menggunakan Nisagen, dalam masa 2 minggu dia dah boleh tidur flat dan dia dah boleh berjalan, tak ada mengah-mengah, boleh semayang tanpa mengah-mengah, lengkap. Okey, apa yang saya nak cerita di sini ialah kadang-kadang kita tidak menggunakan benda-benda itu dengan betul. Bukannya benda tu tak ada khasiat. Bila hadis Nabi tu, kita kena yakin ada khasiatnya. Kalau kita guna tak berkesan, mungkin silap kita, bukannya silap benda tu. Kalau naik basikal pun, kalau kayuh tak betul, tak sampai, tak jalan basikal tu. So we need to know how to use it. Dan kita kena belajar, kena ada ilmu yang betul. Ilmu pun banyak jenis. Ada yang sesat, ada yang betul. Jadi ilmu sihir pun ada. Ilmu sihir pun ada. Jadi kalau kita buat kajian dan kita kaji betul-betul, insya-Allah kita akan dapat menemui cara yang betul untuk menggunakan sesuatu. Dan saya sendiri rasa pada masa ini kita telah pun menjumpai formulasi yang betul untuk habatus sauda, walaupun mungkin ada lagi cara yang lebih betul tapi kita belum jumpa. Tapi pada saat ini kita rasa kita telah pun menjumpai sesuatu yang boleh diterima, boleh mendapat kesan yang jauh lebih baik daripada amalan terdahulu. Jadi bila orang kata habatus sauda ni tak bagus lah, itu semua, itu mungkin ketidakarifan mereka. Bukannya habatus sauda itu tidak berguna ataupun tidak bagus. Mereka tidak. Masalahnya ialah ketidakarifan mereka mempengaruhi orang lain. Itu masalah. Biasalah orang-orang yang macam ini, dia bercakap banyak, dia cakap macam-macam, dia akan pengaruhi orang lain. Tapi kadang-kadang bila kita dah kena baru kita tahu. Bila dia dah cakap itulah, bila dah
Bila kena kat bapak sendiri, kena kat anak-anak sendiri, keluarga sendiri, baru Ya. bising. Barulah tahu. Pada masa itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi kalau kita balik semula, kita dapati bahawa Nabi kita telah pun meninggalkan sesuatu, memberitahu pada kita ada sesuatu yang kita boleh gunakan. Ada sesuatu benda yang memang ajaib, tetapi dia tidak ajaib macam jin boleh keluar macam tu. Tidak. Kita kena cari jalan, kena usaha dan buat ada khasiatnya. Ya, yes. Ya, jadi setakat ini kita alhamdulillah kita telah pun membuat satu formulasi yang ramai orang mendapat manfaat. Jadi itu tidak semuanya lagi, saya rasa. Kita hanya at the tip of the iceberg. Banyak lagi benda-benda yang kita perlu kaji, kita perlu tengok untuk dapat lebih daripada apa yang kita ada sekarang. Sebab apa yang saya lihatlah dalam Batu Saudah ini, saya rasa amat banyak lagi potensi-potensi yang kita harus ketengahkan ataupun kita harus kaji lagi, kerana kalau kita nak tengok daripada sekarang, walaupun kita kaji pada peringkat awal, kita dah dapat sesuatu yang amat baik. Saya bagi contoh, satu contoh yang terbaik dalam perubatan ni, pokok opium, pokok candu. Pokok candu ni pokok popi. Kalau kita tak kenal candu, kita kenal popi kot. Pokok popi. Pokok popi ni memang kita selalunya haramkan dia sebab dia merosakkan badan semua tu. Tapi pokok popi ni, dalam satu pokok ada banyak bahan-bahan yang kita guna sampai sekarang ni yang tidak ada tolok bandingnya. Contohnya morfin. Morfin tu datang daripada pokok popi. Dan morfin ni sebenarnya adalah analgesic, ubat tahan sakit yang terbaik di dunia. Tak ada yang boleh tandingi morfin ni. Manusia tak boleh buat yang sama dengan morfin. Sampai sekarang digunakan. Jadi benda ni datang daripada pokok popi. Kodin, ubat batuk yang kita guna tu datang daripada pokok popi. Ada lagi hyoscyamin, ubat yang untuk tahan muntah-muntah di laut, anti muntah, datang daripada pokok popi juga. Jadi satu pokok popi tu macam-macam benda keluar yang tidak boleh diganti, yang terbaik. Tapi kalau yang bukan ahli, dia akan cakap popi ni semua tak bagus saja kan. Mungkin dia tengok sebagai candu je. Candu tu merosakkan badan je. Sama juga di Malaysia. Di Malaysia kita ada juga. Apabila orang yang bukan ahli bercakap, masalah lah. Masalah lah, itu kita kena dengar lah, tengok siapa yang memberitahu fakta dia betul ke tak. Tapi benda macam ni berlaku dalam Malaysia pun banyak. Kita tengok pokok ketum, satu pokok yang terbaik yang Tuhan bagi pada kita di Malaysia ni, tapi kita haramkan dia. Sekarang kerajaan haramkan pokok ketum. So apa semua banyak herba-herba yang ni difitnah sebab takut Big Pharma tak boleh cari makan. Tapi kita juga harus sedar bahawa kadang-kadang kita salah guna herba. Yang itu kita kena tahu. Kadang-kadang orang memproses herba ni kalau tak betul, kadang-kadang banyak orang yang guna ekstrak. Ekstrak ni kadang-kadang bahaya juga. Jadi ada juga kesalahan pengguna, pengusaha semua tu. Tapi secara general, secara umumnya, herba ini adalah baik dan berkesan. Cuma kita belum betul-betul amalkan dengan cara yang betul. Kita tidak amalkan herba ini cara yang betul. Tidak dapat formulatekan dengan betul. Jadi kita makan, ada orang dia baik, ada orang tak baik, ada orang toksik kerana prosesnya tak betul. Okay. So itulah secara keseluruhannya keadaan status herba dan juga status Habatus Saudah dalam aspek kesihatan.
Habatus sauda ni tidak boleh kita pandang rendah kerana ia amat berguna. Memang kita mendapat satu anugerah daripada habatus sauda ini. Memang terbaik. Bagaimanakah ni sajen ni boleh membantu manusia orang ramai untuk sehat menuju ke 2030? Okey, tu soalan yang baik tu, Azizi. Kerana kita sekarang memandang jauh ke depan, kita risau tentang tahun 2030, 2040, dan Nisagen ini adalah sesuatu yang boleh membantu kita. Memang jelas, tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi yang Nisagen ini boleh membantu kita. Kerana kita dah nampak bahawa Nisagen membangunkan sistem imun kita ke tahap yang terbaik. Satu, itu perisai kita. Kedua, Nisagen mempunyai kesan-kesan melawan toksin. Itulah yang menyerang kita di masa hadapan. Toksin-toksin inilah yang menyerang kita di masa hadapan dan kita perlu tewaskan mereka. Jadi, kita telah pun ada. Habatus sauda ini memang boleh melakukan kerja ini. So, itu yang kedua. Yang ketiga, habatus sauda juga boleh mencegah kerosakan pada DNA, iaitu anti-cancer. Dan apabila ada mekanisme yang boleh melindungi DNA, dia boleh melindungi DNA, maka itulah yang kita cari-cari. Kerana apa-apa sahaja macam microwave ke ataupun 3G ke 5G ke yang jika dia mengganggu DNA, kita mengharapkan sistem bahan-bahan dalam habatus sauda ini, dalam Nisagen ini boleh membaiki ataupun menghalang kerosakan, dan dia juga mempunyai bahan-bahan antioksida yang tinggi. Bila ada bahan antioksida yang tinggi, kerosakan-kerosakan pada genetik, material dan juga pada proses-proses fisiologi dalam badan akan diperlahankan ataupun dihentikan. Jadi itulah kebaikan Nisagen yang kadang-kadang saya sendiri pun rasa kagum kerana amat baik kesannya. Okey, satu Prof. Bagaimanakah orang untuk yakin yang Nisagen ni bagus? Adakah ia di-approve oleh badan-badan kesihatan atau kementerian atau apa semua? Okey, saya rasa kita tidak perlu pun untuk nak di-approvekan oleh badan-badan mana-mana, Big Pharma ke apa, no. Sebab kita yakin pada hadis Nabi. Nabi kita dah cakap yang Nisagen pula, yang habatus sauda ini memang baik. Waktu itu satu. Satu lagi, kita tidak mahu membuat research seperti clinical trial secara mendalam kerana ini akan disambar oleh Big Pharma. Sebab bila kita nak buat clinical trial yang merangkumi kajian-kajian yang begitu mendalam, Big Pharma akan campur tangan. Mereka akan tahu semuanya sebab data-data itu akan dikumpul dan akan dikeluarkan, dipublishkan. Jadi saya rasa pada diri saya lebih baik saya buat testimoni yang macam ini yang memastikan dia berkesan, dia tidak memudaratkan dan dia kekal seperti biasa. Sebab yang paling penting, tapi orang-orang kita ni dia nak tengok ada chop ni, ada label ni, ada benda ni, ada logo ni. Betul, kita tak menafikan kehendak mereka, kita tidak tak salahkan mereka, tapi jika mereka percaya kepada hadis Nabi, jika mereka percaya kepada kesan-kesan yang kita dah lihat, mereka boleh gunakan. Dan mereka juga tahu bahawa Nisagen ini tidak memudaratkan. Dalam perubatan, yang paling penting sekali ialah keselamatan, bukan keberkesanan. Kalau dia berkesan pun, kalau tak selamat, kita tak beri. Kita tak bagi dia makan sebab dia tidak selamat.
walaupun dia boleh baikkan penyakit tu, tapi dia tak selamat, mungkin benda lain akan timbul. Tapi kalau dia selamat, walaupun dia tak membaikkan penyakit itu sekaligus, kita boleh benarkan dia cuba. Itulah konsep keselamatan dalam perubatan yang semua orang telah amalkan. Tapi bila sampai pada tahap-tahap tertentu, mereka kata, oh tak boleh. Jadi, macam banyak sekarang ini kita dengar orang itu dapat suntikan ini, suntikan itu. Mana dia tahap keselamatan yang lengkap, tak ada pun. Jadi itulah yang kita perlu ambil iktibar, dan kita perlu tahu bahawa jika kita telah menggunakan sesuatu bahan makanan, Niagen ini adalah makanan. Saya tak panggil pun dia ubat. Makanan. Jadi bila makanan, kalau kita tengok ada kesan kebaikan padanya, kita harus terima sebenarnya. Kita tak perlu ragui sebab dia tidak toksik. Yang kita risau, dia menyebabkan kemudaratan. Jadi bila dia ada menyebabkan kemudaratan, kita tidak boleh ambil. Malah bolehlah dikatakan haram pun kalau dia memudaratkan kita. Boleh sampai ke tahap itu, kerana apa-apa yang memudaratkan kita tidak boleh kita ambil. Even alkohol, dia memudaratkan kita, tak boleh ambil. Jadi untuk Niagen, dia adalah selamat. Jadi bila selamat, kita tidak perlu risau. Kadang-kadang dia tidak menyembuhkan kita, tapi it's fair. Bukan semua orang mendapat kesan yang baik apa-apa pun. Even kalau kita ambil kopi pun, ada orang minum kopi boleh tidur, ada orang minum kopi tak boleh tidur. So manusia ni ada kepelbagaian, inter-individual variation dan juga individual variation. Jadi manusia ni berbeza-beza. Sebab tu ada orang, kalau 10 orang baik, ada seorang dua yang tak baik, yang tak berkesan. So itu normal. So bukanlah satu keburukan. Itu normal. Sebab manusia ni memang dijadikan macam itu. Ada variation. Okay.